Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, asam garam rumah tangga kali ini akan mengemukakan soalan yang kami terima. Ini hasil daripada program yang telah kami lancarkan. Kemudian ada yang bertanya, jadi ini yang kita akan berikan, dan mereka tu soalan ini ditanyakan melalui WhatsApp. Dan kalau siapa nak tanya soalan boleh tentang rumah tangga, kita akan berikan number je kat situ. Yang tertera di bawah ni. Apa soalannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin saya tanya, ini adalah pernikahan kedua untuk saya dan isteri. Saya ada 2 anak, isteri pula ada 1. Ini bermakna isu orang yang pernah berumah tangga, kemudian rumah tangga pertama tu berakhir, sekarang telah masuk ke rumah tangga yang kedua. Dua-dua suami isteri datang daripada rumah tangga yang lalu, bermakna dua-dua pernah berkahwin, dan dua-dua pula masuk ke dalam rumah tangga yang kedua ni dengan membawa anak masing-masing. Yang bertanya ni lelaki, dia kata saya ada 2 anak dan isteri ada 1 anak. Jadi nanti kita akan sentuh tentang isu-isu pernikahan seterusnya, kali kedua, ketiga dan sebagainya itu, yang mana mereka tu masing-masing ada pengalaman pernah berumah tangga. Apa isunya kat sini? Isunya bukan setakat pasal dua-dua pernah ada pengalaman rumah tangga, kemudian mereka kahwin lagi. Dah 3 minggu isteri saya tinggal rumah dengan anaknya lari ke rumah lamanya. Ini bermakna isteri tinggalkan rumah. Dah 3 minggu dah. Okay. Dia sungguh marah betul dengan anak-anak saya. Ini biasa. Bermakna hubungan ibu tiri. Bermakna ibu tiri itu adalah ibu yang masuk ke dalam rumah tangga seseorang ayah, berkahwin, kemudian anak daripada ayah tersebut itu adalah anak tiri, dan ibu tersebut adalah ibu tiri. Dia marah betul dengan anak-anak saya dan saya, bukan anak-anak tapi juga dengan si suami itu, kerana dia kata kami buat dia jadi monster. Okey. Lah ni orang tengah problem tapi ni yang buat orang tu marah sampai jadi monster, dia kata. Okey. Dia stres jaga anak saya, katanya. Anak saya both perempuan 13 dan 10 tahun. Jadi ni kira waktu sedang membesar, jadi ada unsur-unsur memberontak kat situ dan sebagainya. We've been married for 5 years. Dah kahwin 5 tahun. Isteri kata no matter how much you miss me, okay, it will never be the same anymore. Wah, dia macam seolah-olah nak berpatah arang. Walaupun dia kata, walaupun cakap Melayunya, walaupun abang rindukan saya, tapi keadaan tak serupa macam dulu lagi. Whatever it is, I will never go back there anymore. Go back there maknanya rumah yang di mana suami itu sekarang ni duduk. Ini kata suaminya, itu dia kecewa dengan saya. Katanya saya sebelahkan anak-anak saya saja, which is not true. Jadi pandangan suami bahawa dia ni taklah sebelahkan anak dia saja, tapi pandangan isteri mengatakan bahawa si suami itu hanya sebelahkan anak dia sendiri, bermakna anak tiri bagi isteri tersebutlah. Now she threatened to fasakh. Fasakh tu makna dia akan minta cerai dan minta ke mahkamah untuk jatuhkan talak walaupun suami tidak setuju. After our house minimum occupation period 5 tahun tu dah selesai, bermakna mereka ni dah ada rumah sendiri. Masing-masing pernah berumah tangga. Rumah tangga pertama tu berakhir, tak kira lah cara apa pun, itu kita tak nak masuk campur. Kemudian mereka ni bertemu, kahwin. Selepas pernikah itu mereka ada rumah. Jadi rumah tu sekarang sebenarnya milik bersama antara suami isteri, sedang menunggu sampai tempoh 5 tahun. Selepas tu kalau ikut di sini, katanya dia nak tuntut fasakh. Okay, she threatened fasakh. What can I do? Jadi suami ni macam blur sikit, bermakna tak siapa-siapa pun, apa tak blur macam itu kan. Dia sayang isteri tak lari, ni perkahwinan kedua pula tu. I truly love my wife, Hadi. I truly love my wife, but she is the one having anger management problem, dan saya tak putus-putus pujuk isteri saya pulang. Jadi di sini kita pun bersimpati. Beliau bertanya, what can I do? Isteri kalau kita lihat dalam soalan tu nampak memang marah sangat, sampai beliau mengatakan bahawa oleh kerana, ni daripada isteri sendiri mengatakan,
daripada apa yang dah berlaku, nampaknya macam si isteri tu mengatakan bahawa beliau ni dah jadi monster. Jadi monster bermakna garang marah sangat agaknya tu. Kita tak tahu pun apa yang berlaku, tapi nampaknya isteri tersebut marah betul. Gara-gara, kalau katanya di sini, gara-gara anak-anak bagi suaminya dan juga suami tersebut. Apa nak buat? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini merupakan di antara perkara-perkara yang tidak memeranjatkan berlaku dalam rumah tangga kali kedua ataupun rumah ini kira remarrying case. Bermakna seseorang tu pernah berumah tangga, kemudian rumah tangga pertama berakhir, masuk pula ke dalam fasa rumah tangga kedua dan masing-masing bawa anak. Ini memang biasa berlaku. Namun ada jalan keluar, bukannya tidak ada. Yang pertama sekali, walaupun dah 3 minggu isteri tersebut meninggalkan rumah dan suami terus-menerus memujuk, saya rasa pujuk tu jangan berhenti kerana ianya perlu berterusan. Walaupun si isteri mengatakan bahawa no matter how much you miss me, you will never be the same anymore. Itu kata seorang isteri yang nampaknya sedang marah walaupun dah 3 minggu. Okey, tak apa. Jadi suami perlu bertenang. Di antara perkara yang perlu dilakukan adalah untuk refleksi. Pokok tidak akan goyang kalau tak ada angin. Jadi kurang macam itulah. Jadi kita nampak di sini suami itu mengatakan bahawa isterinya ada isu tentang anger management. Rasanya kita perlu juga ketahui refleksi bagi pihak suami tersebut. Apa yang sebenarnya membuat isteri itu begitu marah sekali? Tentang anger management itu satu hal lah. Tapi yang paling penting sekarang adalah untuk suami itu menyemak diri sendiri. Apakah tindak tanduk anak-anak dan juga beliau sendiri sehingga isteri melihat sebagai seakan-akan suami itu berat sebelah. Walaupun suami itu mengatakan tidak berlaku sedemikian. Ini mungkin kena perlu melalui proses kaunseling dan sebagainya. Nanti kita akan refer, kita akan rujuk pada satu pusat yang mana memang khusus pusat tersebut menangani isu-isu perkahwinan seterusnya. Jadi bermakna suami pun tidak boleh berlaku defensif lah. Jadi kalau suami defensif depan isteri sampai sekarang pun dia kata mana dia, itu lagi buat isteri marah. Dia ada perkara yang boleh dilakukan, ada kalanya gini tak luak pun kalau si suami tu kata okay, I'm sorry, minta maaf kerana saya tersilap sehingga awak marah betul. Jadi gini, kita kalau betul-betul suami tu sayangkan isterinya, seperti mana kat sini I truly love my wife. So bro, if you truly love your wife, it's okay to put your face down. Tak payah cakap pasal muka, just say sorry lah kan. Saya rasa sebahagian rumah tangga ni yang membuat retak menjadi belah kerana benda kecil-kecil ini yang tak dijaga. Apabila satu perkara itu berlaku, kita masih mengatakan bahawa kita ni betul. Jadi itu sebab kita pun tidak ada banyak maklumat kat sini. Tapi berdasarkan kepada apa yang rasa saya yang kita boleh tangkap di sini, mungkin salah satu faktor yang suami itu boleh pertimbangkan adalah untuk minta maaf lah. Kerana bila seseorang tu minta maaf, biasanya itu akan melembutkan keadaan. Dalam kes-kes lain memang boleh merubah keadaan pun. Jadi sebab tidak ada disentuhkan di sini pun tentang permohonan maaf dan sebagainya. Mungkin itu boleh dipertimbangkan oleh yang bertanya ni lah. Mungkin dah, mungkin belum. Kita pun tidak tahu kerana tidak ada dalam soalan yang berikan di sini. Itu satu perkara. Keduanya, saya tak tahu bagaimana dia pujuk. Sama ada pujuk pakai WhatsApp ke, pakai phone ke. Walaupun memang tidak seharusnya seorang isteri itu meninggalkan rumah. Tapi kalau betul-betul suami itu sayangkan isterinya, dia maafkanlah isterinya kerana tinggalkan rumah. Jadi bermakna isu tentang saling memaafkan itu penting. Tak payah tunggu hari raya lah. Jadi suami itu maafkan isteri, tahu di mana isteri berada, mungkin boleh juga pertimbangkan. Sama dia dah buat ke belum, kita tak tahu sebab tidak ada dalam soalan ini. Pergi ke tempat yang mana isteri itu berada dan pergi sana mohon maaf. Dia maafkan dulu, kemudian dia mohon maaf kerana perkara ini telah berlaku. Dan tengok apa yang boleh dilakukan. Bagi pihak isteri tersebut, saya rasa dengan anak-anak remaja ni antara umur 10 hingga 10 dan 13 tahun, bagi saya kita tak perlu ambil hati sangatlah apa pun mereka katakan sebab mereka tu remaja, apatah lagi remaja yang mungkin sebelum ini ada pengalaman-pengalaman
dengan ibu mereka ataupun pengalaman daripada rumah tangga pertama ayah mereka tu yang mungkin kurang elok dan sebagainya. Banyak faktor jadi sebab itu mereka bertindak tanduk sedemikian rupa sehingga menjadikan isteri ini yang baru ni, mak tiri ni jadi monster. Ada kalanya memang anak-anak remaja ni dia bertindak rebellious, memberontak atas sebab-sebab tertentu. Ada kala bukan pasal ibu tiri itu sendiri tapi pasal perkara-perkara lain. Jadi saya nasihatkan sekiranya isteri tersebut yang berkenaan tu tengok klip ni kan, mungkin jangan ambil hati sangat dengan anak-anak remaja kerana katanya remaja kan. Kalau 10 tahun tu kira pre-teens pun. 13 tahun tu baru. Dan kita tahu bahawa remaja ni dia pada usia tertentu memang begitu rupa. Mereka tu akan menggunakan kekata-kekata tertentu yang mungkin akan menyinggung perasaan. Jadi bagi saya, daripada runtuh rumah tangga, saya rasa kalau kita boleh melihat the bigger picture, melihat gambaran lebih besar lagi tentang rumah tangga yang perlu jaga, itu mungkin boleh dipertimbangkan oleh isteri tersebut. Selanjutnya, apa yang suami itu boleh lakukan adalah bukan setakat memujuk saja, tapi saya rasa akhirnya setiap kita akui bahawa hati manusia ni yang kontrol pun bukan diri dia sendiri pun. Yang kontrol kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solatlah, mintalah. Dan kita tahu waktu-waktu yang paling makbul doa tu bila, kan? Contohnya dalam solat kita boleh pun berdoa. Contohnya pada sujud yang terakhir boleh doa, tapi jangan gunakan bahasa Melayu lah. Verbal gitu kan tak boleh lah. Tengah sujud, ya Allah, sampai suara dengar tak boleh, dalam hati. Ataupun kita doa pada tahiyat yang akhir tu sebelum kita berikan salam, ujung-ujung tu pun boleh doa. Jangan pakai mulut lah, pakai hati. Kerana mungkin kita tak fasih bahasa Arab. Kalau kita fasih bahasa Arab, boleh lah kan. Dan juga kita boleh buat malam-malam tu solat tahajud ke, untuk bermohon kepada Allah, kerana Allah dah janji bila kita mohon kepada dia, dia tidak akan turn us down. Bermakna perlu ada permohonan doa daripada Allah SWT supaya Allah tu makbulkan doa. Jadi solat tahajud mungkin setengah jam sebelum subuh dah bangun boleh solat tahajud. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa bila kita tahajud doa, ianya macam kita bow and arrow, confirm kena target. Jadi kita kena yakin bahawa bila kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya-Allah Allah akan makbulkan. Sekiranya kalau nampaknya, ada orang kata tak makbul pun, bila tak makbul tu bermakna ada hikmah tertentu lah. Contohnya dalam kes ini, sekiranya dah buat pun tahajud dan sebagainya, kemudian masih lagi isteri itu tidak mau beralah dan sebagainya, masih lagi nak cerai, mungkin ada hikmah tertentu di sebalik apa yang berlaku. Tapi Allah janji Allah akan kabulkan doa, dan pengmakbulan doa itu, pengkabulan doa tersebut boleh berlaku dalam pelbagai cara. Jadi kita jangan putus asa lah terhadap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita usahakan dulu. Apa yang dikatakan tentang fasakh ni, itu proses yang belum lagi berlaku. Jadi saya pun tidak mau handle sangat tentang fasakh ni kerana ianya belum berlaku. Si isteri katanya pun masih tunggu 5 tahun. Sekarang baru 3 minggu berlalu. Saya rasa usahakan dulu untuk memenangi semula hati isteri yang sekarang ni terluka. Nampak-nampak begitulah terluka. Dan step-step, langkah-langkah telah pun saya kongsikan. Saya nak kongsi satu lagi perkara, iaitu bagi suami yang bertanya, Allah Alam, mungkin belum, sama ada bila mereka nak kahwin kali kedua ataupun seterusnya ni, rumah tangga yang sekarang ni, sama ada mereka dah pergi ke belum program memupuk kasih yang dianjurkan oleh PPIS di tempat yang namanya Vista Sakinah. Alamat, kontak number dan sebagainya bagi Vista Sakinah tu kita berikan di sini. Tapi saya rasa ini merupakan salah satu tempat yang memang sedia ada untuk sesiapa pun yang mungkin nak kahwin buat kali seterusnya, ada pengalaman dulu berumah tangga, tak kira lah sama ada dua-dua pernah berumah tangga, kemudian rumah tangga tu berakhir, kemudian nak kahwin lagi, ataupun salah satu dari pasangan tu memang pernah ada berumah tangga dan lebih penting lagi ada anak yang hendak dibawa kepada rumah tangga yang seterusnya. Jadi ini merupakan program yang amat baik sekali. Mereka akan memberikan tunjuk ajar, dan bagi mereka yang ada masalah seperti ini, saya sarankan bagi yang bertanya itu untuk kembali ataupun pergi ke Vista Sakinah untuk mendapatkan bantuan, kerana tempat itu memang khusus disediakan oleh pihak PPIS
untuk menangani isu-isu ibu tiri, anak tiri dan sebagainya. Jadi dah ada tempat, saya sarankan supaya untuk berkunjung ke sana, kita berikan alamat di sini dan sebagainya, kontak number dan boleh hubungi mereka. Jadi bagi yang bertanya ni, abang yang bertanya ni, kita bersempati, minta maaf kalau tadi kita melihatnya sebagai macam gurauan, tapi yang lebih serius lagi adalah kita perlu akui bahawa proses memujuk ini bukan setakat WhatsApp gitu saja, tapi ia memerlukan langkah-langkah yang konkret. Okay, pertama sekali saya ulang kembali, kalau belum minta maaf, kita minta maaf. Okay. Dan kemudian kerana isteri itu keluar rumah, kita maafkan dia. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah merawat hati dia, buka pintu hati dia, lembutkan hati dia supaya dia dapat terima. Dan cara-cara untuk kita berdoa pun dalam ruang yang terbatas ni mungkin dah diberikan sedikit tadi tu, tapi kalau nak lebih lagi boleh jumpa ustaz-ustaz yang berada di masjid-masjid untuk bertanya. Jadi saya rasa yang tentang fasakh tu saya katakan sekali lagi, tak perlu kita sentuh dulu, tapi kita usahakan untuk pujuk, untuk mendamaikan rumah tangga awak dulu. Jadi saya rasa buat setakat ini dahulu respons yang kita berikan kepada soalan yang diajukan kepada program asam garam rumah tangga. Jadi bagi sesiapa yang ada soalan-soalan lain, isu-isu lain dalam rumah tangga, boleh bertanya. Nombor je ada kat situ. Jadi tanya. Jadi kita akan berikan respon insya-Allah mana yang termampu. Jadi sehingga pada episod yang akan datang, sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.